Para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN, perkongsian pada malam ini adalah bertajuk Disihir oleh Pelanggan. Saya ingin menceritakan tentang kejadian yang tak pernah berlaku ketika menjalankan tugas saya. Saya adalah seorang jurujual di Singapura. Kerja saya bertemu dengan pelanggan. Tak perlulah saya menceritakan lebih lanjut tentang pekerjaan saya, kerana anda akan tahu apabila anda mendengar kisah saya ni. Saya dan isteri bersama seorang pelanggan di rumahnya di kawasan Tua Payoh. Selepas selesai saya menjalankan tugas saya, beliau menghidangkan kami air minuman dan makanan ringan. Sedang kami berborak-borak dan berbual kosong, tiba-tiba pelanggan kami itu, yang kami gelarkan dia kakak, terus senyap dan menundukkan kepalanya ke bawah. Isteri saya mula merasa gelisah dan tidak boleh duduk diam serta rasa kepanasan. Saya bertanya kepada isteri, kenapa beliau semacam resah dan gelisah? Isteri saya berkata, saya rasa macam tak sedap, macam ketakutan. Tapi tak tahu apa yang saya takutkan. Telinga saya macam rasa sebal seperti menaiki kapal terbang. Berdesing. Berdesing. Tiba-tiba kakak tersebut memberi salam seperti suara seorang nenek tua. Assalamualaikum. Isteri terperanjat. Disebabkan isteri duduk di sebelah kakak tu. Saya macam nak ketawa pun ada. Ingatkan dia berdrama. Muka isteri saya dah pucat lesi macam nak pengsan. Kakak tu berkata dengan suara tu lagi, saya tahu apa terjadi dengan kamu. Saya tahu siapa yang tidak suka dengan kamu. Mari sini duduk dengan Mbak. Biar Mbak jelaskan siapa gerangan orang yang menghantar sihir kepada awak. Sihir itu juga maukan isteri kamu sukar untuk hamil. Dia berkata begitu. Saya langsung tidak percaya, tergamam dan tidak bersuara. Apakah ini perkara yang benar atau permainan semata-mata? Berdiri bulu roma rasanya. Isteri saya langsung tidak bersuara kerana terlalu ketakutan. Nenek tua yang telah merasuk kakak tadi itu langsung menceritakan hal-hal saya. Siapakah musuh saya dan siapa dia? Gerun tapi tak percaya. Astaghfirullahalazim. Hati ini tak habis-habis beristighfar. Pelanggan saya yang tadi menurun tiba-tiba balik ke asalnya dan bertanyakan kepada suaminya, apakah yang berlaku? Saya tahu yang bercakap tadi itu mungkin adalah saka milik kakak tersebut. Mungkin dia sendiri tak tahu yang dia ada saka ni. Apabila saya balik ke rumah, saya menelefon ibu saya ceritakan hal ini dengan ibu saya. Secara kebetulan ada ustaz yang hendak datang ke rumah saya untuk menyemah rumah kami sebab kami ni baru pindah. Ustaz tu pun dah membuat temu janji untuk bertemu dengan kami sekeluarga pada keesokan malamnya selepas Isyak untuk berubat. Pada esok malamnya, semasa saya sedang berubat, saya terasa begitu panas seperti sedang membara. Padahal alat pendingin hawa jelas di depan saya dengan suhu 16 darjah Celsius. Saya berpeluh-peluh seolah-olah sudah lama berlari-lari anak. Beberapa minit kemudian, saya rasa ada sesuatu yang keluar dari tubuh saya dan saya rebah ke lantai kepenatan. Mungkin benar rupanya kata kakak tu ketika beliau dirasuk. Sihir tu berjaya duduk di dalam badan saya selama ini dan saya tak perasan langsung. Saya rasa ringan selepas tu. Isteri saya cuma terkena tempias sihir tu. Selepas berubat, isteri mimpi
ada orang menyeru nama penuh beliau, lalu sembur ke mukanya. Dia tersedar sekitar pukul 4 pagi. Lalu terdengar ketukan yang dahsyat di tingkap, seolah-olah seperti ada orang hendak masuk ke dalam. Tak boleh tidur dibuatnya. Sekejap lagi terdengar lagi, lebih kuat. Kali ni saya tersedar. Kuat sangat sampai bergegar bilik tidur saya. Bayangkan, rumah saya berada di tingkat yang tinggi. Mulai dari malam tu, saya lebih berhati-hati untuk bercampur dan juga makan minum di rumah orang. Buat membuat orang ni masih lagi wujud lagi pada zaman ni. Astaghfirullahalazim. Semoga orang itu mendapat taufik dan hidayah. Kita sama-sama cari rezeki, sama-sama nak berjaya. Tak perlulah nak berlumba dan membunuh kejaya masing-masing. Itu saja cerita saya. Selamat tengah malam dan terima kasih. Baiklah saudara, ini adalah kisah yang kedua. Kisah ni seram tau. Kisah dia, punca kenapa sesetengah jin tak takut ruqyah. Seorang pemancing tegar berkeadaan pelik setelah pulang ke rumah, menyebabkan isterinya merasakan ada sesuatu yang tak kena pada suaminya. Oleh sebab timbul perasaan seram sejuk, lalu isteri lelaki tersebut memanggil seorang ustaz untuk melihat keadaan suaminya. Ustaz menyatakan bahawa suaminya telah dirasuk jin. Terdapat 10 ekor jin dalam tubuh suami wanita itu. Ustaz pun memulakan perubatan dengan membaca ayat-ayat ruqyah. Tercerit-cerit 9 ekor jin itu melarikan diri apabila mendengar ayat ruqyah, kecuali seekor yang masih bertahan. Ustaz meneruskan bacaan ayat-ayat ruqyah dan ayat-ayat Al-Quran yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Namun jin tersebut masih tak mahu keluar. 3 jam berlalu. Sudah basah kuyup baju ustaz tersebut kerana berpeluh melawan jin yang seko ni. Handal betul jin seko ni. Ustaz tersebut sudah hampir putus asa. Tiba-tiba 9 ekor jin yang lari tadi datang kembali. Ustaz tersebut makin panik. Tapi beliau cuba mengawal keadaan dan perasaannya. Lalu ustaz pun bertanya pada 9 jin tadi dalam nada yang agak keras, "Kenapa kamu semua kembali, ha?" Jawab salah seekor dari 9 jin tadi dengan tergetar-getar, Maaf ustaz, kami datang semula kerana nak bawa pulang kawan kami yang tertinggal. Dia pekak sejak lahir lagi ustaz. Dia tak dapat dengar apa yang ustaz baca tadi. Mohon bersabar dengan ujian ini. Kita jumpa pada malam esok. Sekian.